Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini seperti biasa kita dapat meneruskan dan menyambung pengajian kita. Jadi sebelum kita masuk kepada pengajian kita, sebagaimana yang saya sebut di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lepas, iaitu tentang masalah samak. Di sini saya nak tunjukkan hasil samak yang kita buat daripada kulit kambing. Ini saya nak tunjuk kesan yang kita buat, hasil dia. Ini yang kedua. Dulu kita belajar je buat samak ni, kita tak pernah buat. Kita tak pernah praktikkan apa ilmu dan maklumat yang kita ada. Ini tuan-tuan boleh tengok. Jadi kalau kita cium, dia tak bau busuk sebab samak itu kira bersih, dapat memisahkan segala kekotoran seperti lemak, daging yang terlekat kepada kulit binatang. Ini kita buat beg. Tuan-tuan di rumah boleh, siapa sembelih kambing ke, kita tengok dalam dia macam mana. Ini beg daripada kulit kambing yang kita hasilkan. Tengok bulu dia cantik kan, bersih, tak bau kambing lagi. Ini menunjukkan bahawa samak kita itu telah lulus, maknanya bersih, boleh digunakan. Sama ada kita buat beg ke ataupun tali pinggang, sejadah dan sebagainya. Ini boleh buat beg raya. Ini bukan promosi untuk jual, tapi nak bagi tahu bahawa hasil daripada samak. Maknanya kalau kita belajar saja tanpa kita amalkan, kita buat, kita praktikkan, maka ilmu kita jadi beku. Jadi setelah kita belajar ni, jadi kami cubalah, kebetulan kita ada bela kambing. Bila kita sembelih kambing, kita lapah dan kita samak dia. Inilah hasil yang ada, yang sebagaimana tuan-tuan tengok. Cantik bulu dia. Maknanya untuk raya ni tak payah beli beg. Kita pakai beg buatan daripada kulit kambing. Itu iklan. Okey. Kalau tak tunjuk, maka kita pun tak kerti nak buat macam mana kan. Kita duk belajar je buat fiqah ni, buat samak ni macam mana. Daripada kecil kita belajar, tapi kita tak pernah buat. Jadi bila kita buat tu, kita nampak, oh ini hasilnya, ini kesannya, ini ilmu yang kita dapat hasil daripada kita belajar. Yang kedua, sebelum kita belajar ni, ketika saya membahaskan isu-isu fiqah yang berkaitan dengan isu-isu khilafiyah semalam, jadi ada daripada pandangan daripada salah seorang yang bagi komen, sahabat, dia kata ustaz ni kena mengaji lagi ni, tak cukup dengan ilmu yang ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas pandangan. Jadi sebenarnya saya sekarang ni pun memang sentiasa mengaji. Lebih-lebih lagi pada waktu malam saya dengar ceramah dan tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Khawli, seorang ustaz daripada Syria. Jadi saya nak kempen juga kepada hadirin hadirat yang berada di rumah supaya ikuti pengajian beliau. Sebab saya dalam penelitian saya, dia adalah orang yang faham betul-betul Quran, dia ingat Quran, dia faham Quran dan dia faham hadis Nabi SAW. Jadi bila kita kata menuntut ilmu, belajar ilmu ini perlu didasari ataupun diasaskan dengan dalil, maka Ustaz Muhib Khawli ini mendapati maksud tersebut. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, yakni kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi SAW. Jadi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali kepada hujah, kepada dalil, kepada Quran dan hadis ini,
Di antara ustaz-ustaz yang saya nampak di dalam penelitian kajian saya, bahawa Ustaz Muhyiddin Khalid ini menepati maksud tersebut. Setiap benda yang dia bercakap tu, dia akan petik ayat-ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Di samping beliau ada seorang yang hafiz, bukan sahaja dia ingat Al-Quran, tetapi dia faham Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, atas teguran daripada sahabat suruh saya mengaji tu, memang hari-hari saya mengaji, hari-hari saya baca kitab, saya mutalaah, murajaah, untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita memang tak boleh merasa cukup apa yang ada. Belajar ni kita nak belajar sampai bila? Selagi mana kita tak mati, kita akan belajar lah. Ada gangguan sikit tuan-tuan. Kita tutup dulu. Okey. Jadi sampai bila kita nak belajar? Selagi ke mana kita masih hidup, nyawa masih berada di badan kita, kita kena belajar. Maknanya belajar ini juga adalah merupakan sebahagian daripada bentuk ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Selain daripada ibadat-ibadat yang lain, ilmu itu adalah merupakan sebahagian daripada ibadat yang dituntut di dalam agama. Okey, seterusnya kita masuk kepada fasal perbahasan yang seterusnya. Faslun tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Waktu-waktu yang diharamkan kita sembahyang, dia ada 5 waktu. Iaitu waktu yang diharamkan tidak termasuk waktu sembahyang yang tidak bersebab. Kalau waktu itu bersebab, kalau sembahyang itu maknanya sembahyang itu dia ada sebab, maka tak termasuk di dalam larangan ini. 5 waktu kita akan baca. 5 waktu ini dilarangkan kita sembahyang. Sembahyang yang dimaksudkan di sini adalah merupakan sembahyang sunat. Jadi kita tak boleh sembahyang sunat pada 5 waktu yang akan disebutkan di sini. Adapun sembahyang yang ada sebab, seperti kita sembahyang ambil selepas kita ambil wuduk, itu dipanggil sunat wuduk, dan juga sunat tahiyatul masjid. Maka sunat yang sebahagian contoh yang kita sebutkan ini, sunat wuduk, sunat tahiyatul masjid, harus kita sembahyang pada waktu yang ditegah. Waktu yang ditegah di sini, sebahagian ulama Syafi'i kata makruh. Kita sembahyang itu, waktu sembahyang itu masih sah, hukumnya makruh sahaja. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, sembahyang 5 waktu yang dalam 5 waktu yang ditegah ini, hukum dia haram lagi tiada sah. Haram lagi tak sah. Sebab apa? Kerana bukan merupakan ijtihad ulama sahaja, kerana ijtihad ini berbetulan, bersesuaian dengan larangan daripada Nabi SAW, yang Nabi larang kita sembahyang dia dalam waktu-waktu yang akan disebutkan di sini. Yang pertama dia kata, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Yang pertama, waktu yang diharamkan, ditegahkan kita sembahyang, ketika terbitnya matahari sehingga tertegaknya matahari itu satu tombak, yang orang Melayu panggil segalah. Maksudnya, memanglah orang tak suka satu tombak ke segalah ke, tetapi yang dimaksudkan di sini sampai waktu duha. Daripada subuh sebelum masuk waktu duha adalah waktu yang dilarang kita menunaikan sembahyang sunat. Yang kedua, inda istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Ketika matahari istiwa. Semalam kita sebut istiwa apa dia? Bila naik matahari, masuk waktu subuh dia naik, fajar dia naik tegah, dia tengah-tengah langit. Itu istiwa dia panggil, tengah-tengah langit. Lepas tu dia turun. Turun tu dia nak pergi ke Zuhur, Asar, Maghrib, sampai ghurub terbenam. Maka yang waktu yang kedua, ketika matahari tengah langit, selain daripada hari Jumaat, maka pada hari Jumaat diharuskan kita sembahyang waktu istiwa. Tetapi selepas daripada subuh haram juga hari Jumaat, walaupun hari Jumaat. Selepas subuh sebelum masuk waktu duha, dan selepas asar sebelum masuk waktu maghrib, haram juga. Cuma di waktu istiwa. Waktu istiwa ni maknanya matahari di tengah langit. Kalau hari Jumaat diberi kemaafan. Wa indal isfari hatta taghruba. Dan ketika matahari kekuningan sehingga tenggelam.
Sebenarnya sama aja. Selepas asar sampai maghrib. Sebagian ulama memperincikan lagi. Selepas asar tu satu dah. Dia letakkan pula masa kuning, matahari kuning sehingga tenggelam. Sebenarnya kalau campur jadi tiga, kalau kita ringkaskan jadi tiga je. Jadi tiga tu macam mana? Selepas subuh sebelum masuk waktu duha, dan yang kedua ketika matahari di tengah langit, yang ketiga selepas asar sebelum masuk waktu maghrib. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Selepas subuh sehingga terbitnya matahari. Tadi dia sebut matahari segala kan. Cuma tiga perkara, direngkaskan jadi tiga perkara yang saya sebutkan tadi. Selepas subuh, sebelum masuk waktu duha, matahari di tengah langit, dan matahari ketika selepas asar sebelum masuk waktu maghrib. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Dan selepas sembahyang asar sehingga tenggelamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Maghrib ni dengan makna ghurub, tenggelam matahari. Okey, tadi dah kita sebut waktu yang sembahyang yang ada sebab diharuskan. Sebab contohnya kita ambil sembahyang. Kita ambil sembahyang lepas waktu subuh, ataupun ketika istiwa, yakni matahari di tengah langit, ataupun selepas asar. Jadi kita ambil sembahyang tu, kita ambil sembahyang sama ada kita ambil sembahyang nak baca Quran ke, ataupun memang biasa Nabi SAW dia mengekalkan wuduk. Jadi kita ambil sembahyang kebetulan pada waktu karahah, pada waktu tegahan sembahyang. Jadi kita boleh sembahyang. Sebab sembahyang itu sembahyang bersebab. Maknanya sebab yang baru datang. Baru datang tu macam mana? Kita ambil sembahyang ketika itu, maka bila kita mengambil sembahyang ketika itu selepas, yakni waktu karahah tadi, di dalam hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila kita ambil sembahyang, kita dituntut, diperintahkan ataupun digalakkan menunaikan sembahyang sunat wuduk. Maka sunat wuduk itu boleh kita laksanakan waktu karahah, kerana sunat yang dipanggil sunat bersebab. Begitu juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tu tak apalah, sebab sembahyang jenazah itu dia bukan sunat, dia fardu kifayah. Sembahyang jenazah tu boleh walaupun di waktu karahah, selepas subuh ke, ketika istiwa ke, ketika selepas asar ke, boleh. Yang ketiga, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Bila kita masuk ke dalam masjid, di atas tujuan ataupun sebab-sebab yang tertentu. Sebab tertentu ni kita kata ada kuliah ke, ada urusan ke dalam masjid. Jadi walaupun berada di dalam waktu karahah, kita boleh sembahyang, tak jadi satu kesalahan. Sebab hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya menyebut, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila mana-mana orang masuk di dalam masjid, dia jangan terus duduk sehinggalah dia menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hadis ini selalu sangat kita baca dalam kuliah kita, sehingga ketika khutbah pun kita boleh baca. Kita boleh sembahyang. Bukan kata boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid ni, perlu sembahyang walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah. Sebab berlaku di zaman Nabi SAW, bila Nabi sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba masuk seorang sahabat, lalu dia terus duduk. Lalu Rasulullah tanya, hal raka'ata raka'ataini au wa fi riwayatin has salaita raka'ataini, adakah kamu telah menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat? Dia kata, tak. Rasulullah, kum fasolli, belum lagi, bangun. Rasulullah kata, senaklah kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sedangkan tengah khutbah yang paling penting, paling perlu kita memberi tumpuan kalau kita berada di zaman Nabi adalah khutbah Nabi. Nabi bercakap lagi, kena dengar. Istajibu lillahi wa rasulih, hendaklah kamu dengar suruhan Allah dan suruhan Rasul. Lagi kita kena dengar. Itu pun dia dituntutkan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Cuma di dalam hadis ini ada orang buat andaian. Dia buat andaian. Dia kata Rasulullah suruh sembahyang tu kerana dia tak sembahyang subuh lagi. Rasulullah tahu dia tak sembahyang subuh lagi, sebab tu Rasulullah suruh sembahyang. Ini bukan kaitan sembahyang subuh. Ini berkaitan dengan sunat tahiyatul masjid. Dan Rasulullah SAW, dia tak tahu orang sembahyang ke tak sembahyang. Sebab Rasulullah tak tahu perkara yang gaib. Mana-mana sahabat kalau andai kata mereka terlewat sembahyang, maka Rasulullah tak tahu, kecuali dia beritahu. Bukti yang lain, ada hadis yang sahih
mereka ada dua orang sahabat ni datang masuk dalam masjid. Bukti Rasulullah tak tahu benda yang gaib ni banyak lah. Contohnya masalah sahabat semayang tak semayang ni Rasulullah tak tahu. Bila masuk dalam masjid, mereka tak semayang berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apa kehalangan kamu untuk semayang bersama dengan kami di masjid? Apa kehalangan kamu untuk bersama-sama semayang dengan kami, semayang berjemaah? Lalu jawapan dua orang sahabat tadi dia kata, "Qad sallaina fi rihalina." Wahai Rasulullah, kami dah semayang di rumah kami. Di sini menunjukkan Rasulullah tak tahu mereka dah semayang. Kalau Rasulullah tahu mereka dah semayang di rumah, Rasulullah tak tanya. Cuma di dalam hadis itu Rasulullah kata, kalau kamu dah semayang di rumah kamu, bila datang ke tempat orang yang menunaikan semayang berjemaah, hendaklah kamu semayang sekali lagi. Maka semayang yang kedua itu hukum dia sunat. Jadi nak cerita tentang apa? Tentang masalah Rasulullah tak tahu perkara-perkara yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, anak kunci kepada ilmu gaib. Tidak mengetahui akan ilmu gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu 5 waktu yang ditegah kita semayang sunat, kecuali sunat yang bersebab. Begitu juga sunat tawaf, boleh. Sebab apa? Tawaf berlaku pada ketika itu. Selepas kita semayang melakukan tawaf 7 kali, lalu disunatkan semayang sunat tawaf kerana ada dalil dalam Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Selepas semayang sunat tawaf itu, hendaklah kamu semayang sunat tawaf itu di maqam Ibrahim. Apakah ini maksudkan dengan maqam Ibrahim? Tempat Nabi Ibrahim pijak untuk meletakkan batu-batu asas. Maka sunat kita semayang di situ. Tapi kalau ada peluang, ada kesempatan lah. Dulu tak ramai macam sekarang ni orang menunaikan haji dan umrah. Hasil daripada cadangan Sayyidina Umar cadang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita jadikan maqam Ibrahim ni tempat semayang sunat tawaf. Lalu bersempena dengan cadangan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hendaklah kamu menunaikan semayang sunat tawaf di maqam Ibrahim. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak sangat cadangan Sayyidina Umar ini penyebab kepada turunnya ayat Quran. Di antara lain, Sayyidina Umar pernah mencadangkan supaya isteri Rasulullah ni pakai apa dia panggil purdah, tutup muka. Lalu sebab isteri Nabi ini adalah merupakan ummahatul mukminin, ibu kepada sekalian orang yang beriman. Tarah isteri Nabi ni macam ibu kita. Sebab itu setelah Nabi SAW wafat, diharamkan mana-mana orang daripada kalangan umat, para sahabat khususnya, sebab mereka berada di zaman Nabi, berkahwin dengan isteri Nabi. Wala tanqihu azwajahu min ba'dihi abada. Janganlah kamu mengahwini mana-mana isteri Nabi selama-lamanya. Nabi SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha masih muda lagi. Tetapi tak ada orang yang berani pergi meminang dan berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha kerana larangan daripada Al-Quran. Jadi oleh kerana kedudukan yang begitu tinggi, begitu mulia yang dimiliki oleh isteri Nabi ini, yang dianggap sebagai ibu kepada orang yang beriman, maka Sayyidina Umar cadangkan supaya tutup muka. Sebab bila Nabi, kadang-kadang orang tanya masalah ni dengan Nabi, bila bertemu dengan tersompak dengan isteri Nabi, orang tanya selok-belok agama Islam ini kepada isteri-isteri Nabi. Masalah agama, hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam, orang tanya isteri Nabi. Jadi tak apa comel, tak cantik lah isteri Nabi ini mendedahkan muka dia di khalayak ramai. Lalu Sayyidina Umar cadangkan supaya tutup muka, biar nampak mata je. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mereka tanya kamu, bila kamu nak tanya isteri-isteri Nabi, janganlah kamu tanya melainkan di belakang hijab. Maknanya kena ada langsir, ada tabir. Jadi takkanlah kadang-kadang bawa tabir lah. Kadang-kadang duduk di rumah bawa tabir. Kalau di luar macam mana nak buat? Takkan nak bawa langsir. Di rumah bawa tabir, nak pergi merata-rata. Lalu mereka tutuplah muka mereka. Mereka tutuplah muka mereka. Okey. Jadi nak cerita tentang apa tadi tu? Tentang apa dia cadangan Sayyidina Umar penyebab turunnya ayat Al-Quran.
Okey, yang seterusnya. Faslun. Saktatus salati sittun. Saktah sembahyang itu ada 6. Saktah ni maknanya berhenti sebentar sebelum meneruskan perbuatan ataupun rukun yang berikutnya. Saktah ni apa dia? Berhenti sebentar sebelum meneruskan sesuatu perbuatan ataupun rukun yang berikutnya. Baina takbiratil ihram wa du'a iftitah. Yang pertama, takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Selepas kita takbir Allahu Akbar, berhenti sebentar je. Lepas tu baru kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran, doa iftitah sampai habis. Dan ada orang buat, saya pernah dengar, dia takbir ini, takbiratul ihram, dia terus masuk kepada doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia sambung. Dia kena berhenti dulu. Maka Allahu Akbar habis, barulah dia berhenti sebentar, saktah dipanggil, barulah dia baca apa? Dia baca doa iftitah. Itu yang pertama. Selepas takbir, antara iftitah, kena berhenti sebentar. Wa baina iftitahi wa ta'awuzi. Wa ta'awuzi. Dan di antara doa iftitah wa ta'awuz, maknanya baca a'udzubillah. Selepas baca doa iftitah, kita disunatkan dalam mazhab Syafi'i baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca bismillah. Maka antara tengah-tengah itu kena ada saktah sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa baina ta'awudzi wal Fatihah. Selepas baca a'udzubillah dan juga Fatihah. Selepas a'udzubillah baca apa? Bismillah. Maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebentar berhenti, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, wa bainal akhiril Fatihah wa amin waladdallin. Amin. Maknanya waladdallin, berhenti sebentar, lepas tu kita amin. Dan wa bainal amin was surah. Antara amin dan surah, selepas amin, ataupun amin, dia boleh baca dua wajah. Antara selepas amin, selepas tu orang nak baca surah, maka tahan tu berhenti sebentar. Wa baina surah war ruku'. Dan selepas habis surah nak rukuk. Habis surah, kita baca sesuatu surah, sesuatu ayat, bukan habis terus rukuk. Maknanya berhenti sebentar, yakni saktah, barulah rukuk. Jadi ada berapa di situ? Ada 6. Ada 6 saktah yang perlu kita ambil perhatian. Yang seterusnya, faslun. Arkanul lati talzamu fiha at-tama'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang melazimi padanya, pada rukun oleh tama'ninah, dia ada 4 perkara. Dia ada 4 perkara. Pertamanya ar-ruku', rukun-rukun. Dalam sembahyang dia ada rukun fi'li, ada rukun fi'li, ada qauli, ada qalbi. Jadi rukun fi'li ini di sini maknanya selepas satu rukun, untuk berubah, untuk bergerak ataupun berpindah kepada rukun yang lain, dia kena ada tama'ninah. Dia kena ada tama'ninah. Yang pertamanya ar-ruku'. Bila rukuk, berhenti sebentar, sekadar subhanallah. Berhenti sebentar. Yang keduanya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar, sekadar subhanallah. Kalau kita baca, dia ada zikir dia lah, Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum ni macam mana? Nak sebut juga ke sami Allahu liman hamidah? Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang pertama, sebab pendapat ini pun bersesuaian dengan hadis-hadis Nabi. Bila imam sebut sami Allahu liman hamidah, makmum tak payah sebut sami Allahu liman hamidah. Makmum sebut Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Makmum yang pendapat yang pertama tak payah sebut sami Allahu liman hamidah kalau dia sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang seorang, sunatlah sebut. Yang kedua, sami Allahu liman hamidah, imam baca, dia pun sunat juga baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Di sini ada 2 pendapat. Okey, yang tidak di sini, dia bukan merupakan rukun panjang, dia merupakan rukun pendek.
Sebab itu i'tidal tak termasuk di dalam apa dia, rukun panjang yang termasuk di dalam apa dia dipanggil di dalam muafiq masbu' itu keuzuran ni. Keuzuran makmum diuzurkan meninggalkan imam 3 rukun yang panjang. Jadi bila 3 rukun yang panjang itu ada sebab-sebab lah, nanti kita dah bincang banyak kali dalam kuliah kita tentang masalah muafiq masbu'. Cuma ini sebagai sedikit kita kata ulang kaji terhadap pelajaran-pelajaran yang lepas. Jadi maknanya kalau di dalam mazhab Syafi'i ini ada sebab-sebab yang tertentu imam makmum diberi keuzuran meninggalkan imam dia ke belakang daripada imam 3 rukun yang panjang. Seperti 3 rukun yang panjang ni apa dia, rokok, sujud, duduk 2 sujud tak kira, duduk sujud, itu rukun panjang. Adapun i'tidal dia tak panggil rukun yang panjang, dia panggil rukun pendek. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh duduk lama menyebabkan batal sembahyang. Sebab rukun pendek. Sami Allahu liman hamidah, duduk lama, berdiri lama-lama. Rabbana walakal hamdu dibaca lambat-lambat, tak boleh. Dia baca terus sujud. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, ada doa yang panjang yang Nabi baca, menunjukkan Nabi pun berdiri lama ketika i'tidal, maka harus. Tadi kita kata ijtihad mazhab, yang ni hadis Nabi. Mana yang paling tepat, yang paling kuat adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang. Okey, wal i'tidal, kena ada tumakninah. Was sujud, kena ada tumakninah. Wal julus baina sajadataini, duduk di antara 2 sujud. Sujud kena ada tumakninah, duduk di antara 2 sujud pun kena ada tumakninah. Wa hiya sukunun ba'da harakatin. Tumakninah tu apa dia? At-tumakninatu hiya sukunun, maknanya diam. Ba'da harakatin, setelah bergerak. Tu makna tumakninah. Kan rakaat, sujud, i'tidal ni kita bergerak. Jadi tumakninah tu apa dia? Berhenti ataupun diam selepas pergerakan. Yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Dia kata tetap setiap anggota itu pada tempatnya. Maknanya kaki duduk tempat kaki lah, tangan tempat tangan, badan kita duduk di tempat badan kita, anggota-anggota kita duduk tempat dia. Maknanya tidak bergerak. Kadar subhanallah. Macam contohnya kita kata sami Allahu liman hamidah, sekadar subhanallah kita boleh sujud terus walaupun tak baca rabbana lakal hamdu. Bacaan itu sunat. Tetapi tumaninah itu wajib. Kerana dalam hadis-hadis yang lepas kita telah baca, fa idza raqa'ta fatma'inna raki'an wa idza sajadta fatma'inna sajidan. Yang hadis yang disebut oleh ulama letakkan nama hadis ini musiius salah, hadis rosaknya sembahyang ataupun keji buruknya sembahyang. Kerana apa buruk kejinya sembahyang? Kerana tidak ada tumakninah. Di antara perkara yang disebut juga oleh Nabi SAW ni dalam sembahyang ni, dia Nabi sebut yasriqu fis salah. Di antara orang yang jahat adalah merupakan orang yang mencuri di dalam sembahyang. Dalam sembahyang macam mana boleh mencuri? Biasanya orang mencuri ni di luar sembahyang. Maknanya bila tidak ada lengkap tumakninahnya, maka dianggap sebagai curi dalam sembahyang yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Apa maksud curi dalam sembahyang ni? Dia sembahyang di dalam keadaan tidak ada tumakninah. Yang seterusnya, faslun asbabus sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi dia ada 4 perkara. Al-awwalu tarkul ba'di ab'adus salah. Yang pertama, meninggalkan sunat ab'ad di dalam sembahyang. Sunat ab'ad ni seperti apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti kunut, sunat ab'ad. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya duduk tahiyat awal, sunat ab'ad. Yang ketiganya apa dia? Baca wa ala ali Muhammad pada sembahyang, pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad, wajib, rukun. Wa ala ali Muhammad, itu sunat ab'ad. Jadi kalau tertinggal, maka disunatkan kita sujud sahwi. Disunatkan dia sujud sahwi. Ataupun dia kata au ba'di, maknanya tertinggal sebahagian yang ada di dalam sunat ab'ad. Contohnya kunut sunat ab'ad.
dia tinggal kunut ke, dia kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Yang keduanya dia tinggal sesuatu bahagian dalam sunat abad. Contohnya apa dia? Bacaan di dalam sunat abad tu, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afid wa tawallani fiman tawallait, kan sampai habis kan. Dia terus Allahumma hdini dia tinggal, wa afini fiman afid. Ihdini dia tinggal. Maknanya dia tinggal suatu sunat abad yang ada di dalam sunat abad. Dia tinggal sebahagian yang ada di dalam sunat abad. Kerana itu dibaca oleh Nabi SAW. Maksudnya saya ulangi, sama ada dia tinggal kunut ataupun dia baca kunut, tetapi dia tinggal sebahagian daripada doa kunut yang dibaca oleh Nabi SAW, maka dia sunat sujud sahwi. Bila saya kata doa kunut yang dibaca oleh Nabi, mungkin orang kata Nabi ni baca selalu ke ketika subuh? Tak. Dalam mazhab Syafi'i, setiap subuh itu dia bacalah doa kunut. Tetapi berdasarkan kepada hadis Nabi, bahawa Nabi SAW dia baca kunut nazilah lebih kurang sebulan. Dia baca summa taraka fakana fataraka. Dia buat lalu ditinggalkan. Jadi Nabi bukan buat setiap subuh, setiap kali sembahyang subuh dia buat kunut. Sebagaimana kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuma dalam mazhab Syafi'i, apabila Nabi pernah buat, maka diteruskanlah. Asalnya Nabi pernah buat, lalu diambil kaedah itu, mereka buat berterusan setiap kali sembahyang subuh. Ada pun mazhab lain, seperti mazhab Hanafi umpamanya, mereka tak buat, melainkan nazilah. Melainkan apabila berlaku sesuatu perkara yang berlaku, nazilah ni sama ada Islam diberi kemenangan ataupun Islam ditindas, ataupun berlaku bencana musibah kepada dunia ini, kepada alam, kita berdoa kunut nazilah supaya diangkat musibah tersebut, maka disunatkan. Maka nazilah ini buat berkala. Jadi kita bukan nak kelahi masalah kunut tu lah. Siapa nak buat kunut dia buat, siapa tak buat pun dia ada alasan dia. Jadi kalau dah buat, kitab yang kita baca ni fiqh berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Kalau nak buat, maka segala perkara-perkara yang dituntut supaya dilakukan ataupun dibaca, maka perlu dilakukan. Kalau tidak, dia kena sujud sahwi. Sama ada tinggal sunat abad ataupun sesuatu yang berada di dalam sunat abad. Contohnya kita kata tadi, dia tinggal ihdini. Dia terus baca wa'afini. Yang tu dia kena sujud sahwi juga. As-tsani fa'lu ma yubtilu umdahu wa la yubtilu sahwahu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua yang kena sujud sahwi ini, dia melakukan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang. Tetapi kalau lupa maka tak batal. Seperti percakapan yang sedikit, makan sedikit mana sebiji nasi, 2 biji nasi dia makan, dengan dia terlupa, maka tak batal sembahyang. Tetapi dia kena sujud sahwi. Kalau dia buat dalam keadaan senaja batal. Kalau terlupa tak batal. Wasalis, yang ketiga, naqlu rukni qawli ila ghairi mahallihi. Dia tukar rukun qawli kepada bukan tempatnya. Dia baca Fatihah dalam tahiyat, dia baca Fatihah dalam rukuk. Sedangkan Fatihah dibaca ketika qiyam. Dia tak baca Fatihah ketika qiyam, dia tukar tempat lain. Yang tu kena sujud sahwi. Tetapi kalau sekiranya ketika qiyam dia tak baca langsung, dia baca dengan ayat lain, maka tak sah sembahyang dia. Yang dikatakan sujud sahwi di sini, dia ketika qiyam pun dia baca Fatihah, ketika rokok ataupun ketika sujud pun dia baca Fatihah. Yang tu kena sujud sahwi kerana bukan pada tempatnya. Adapun kalau dia tak baca langsung ketika qiyam, maka tak sah. Sebab syarat baca Fatihah mesti berada di dalam keadaan qiyam. Di sini mungkin dia baca 2 kali ke 3 kali, tapi bukan tempat dia. Sepatutnya subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika rokok, tapi dia tukar dengan apa dia? Dengan Fatihah. Okey, ya ar-rabi', yang terakhir, perbuatan yang menyebabkan bila dilakukan kena sujud sahwi, iqa'u rukni fi'li ma'a ihtimali ziyadah. Berlakunya rukun fi'li yang di sudut perbuatan bersama ihtimal ziyadah. Maknanya dia sembahyang zuhur umpamanya, dia buat sampai 5 rakaat. Kalau dia buat 5 rakaat dengan sengaja, maka batal sembahyang. Tetapi dia confused,
3 ke 4 ke, 3 ke 4, 3 ke 4. Maka pada ketika itu dia kena pegang yakin. Yakin maknanya kurang, pegang yang kurang, iaitu 3. Lepas tu dia tambah 1. Jadi selepas dia tambah 1 itu, selepas dia baca tahiyat akhir, dia kena sujud sahwi. Maknanya dia ihtimal, dia syak, dia ramalkan, dia andaikan bahawa rakaat itu mungkin ziyadah, mungkin tambah. Tapi kalau dia yakin semayang itu tambah, maka dia tak boleh tambah. Dia kena semayang ngam-ngam lah, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Tetapi yang dimaksudkan dia kena sujud sahwi di sini, mungkin dia confuse. 3 ke 4, 3 ke 4, dia kena pegang 3, dia naik 1 lagi. Jadi dia ihtimal. Dia kena tambah, dia kena buat sujud sahwi. Kalau tak buat sujud sahwi, sah tak sah semayang? Sah semayang. Cuma sunat. Maka ada kecacatan bila dia tak buat sujud sahwi apabila dia tertinggal 4 perkara yang disebutkan tadi. Okey, kita masuk kepada perbincangan masalah bab puasa. Soalan yang berikutnya yang orang kemukakan kepada Dr. Yusuf Qardawi, ubat melewatkan haid pada bulan Ramadan. Mungkin ada di kalangan mana-mana wanita yang masih berhaid, dia tak nak meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Dia nak, sebagaimana orang lain puasa sebulan, dia pun nak puasa sebulan jugalah. Dia rasa sayang nak tinggalkan puasa. Sedangkan itu fitrah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia boleh tinggalkan puasa dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia kena ganti balik. Kalau semayang dia tak payah qada, tapi puasa dia kena qada. Itu kelonggaran, keuzuran yang diberi oleh syarak. Dia tak payah puasa lah sebab dia kedatangan bulan. Tetapi macam mana andai kata dia nak puasa juga sebulan, dengan dia makan ataupun minum ubat-ubat yang tertentu. Apa hukum makan ubat ataupun minum ubat untuk melewatkan tempoh haid dia? Soalan. Pada bulan Ramadan terdapat banyak keberkatan dan kebaikan. Seboleh-bolehnya kami tidak mahu ketinggalan satu hari pun dalam bulan itu untuk berpuasa dan bersembahyang. Ini orang perempuan tanya Dr. Yusuf Qardawi. Bolehkah kami memakan ubat untuk melewatkan haid? Sesetengah wanita Islam telah menggunakan ubat ini dan tidak memudaratkan. Dia kata dah orang test, orang pernah cuba. Orang perempuan makan ubat untuk lewatkan haid, tak ada mudarat pun. Jadi bagaimana hukumnya? Jawapannya, ulama Islam telah bersepakat mengatakan bahawa wanita-wanita Islam yang berhaid tidak wajib berpuasa. Memang tak wajib berpuasa lah, kerana ada hadis, orang perempuan haid tak wajib puasa pada bulan Ramadan. Tetapi wajib mengqadakan pada hari yang lain. Allah tidak mahu memberatkan hambanya. La tukallifu nafsun illa wus'aha. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang hamba Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tak akan beratkan melainkan ikut kemampuannya. Maka kedatangan haid ini bukan suatu kehendak dia, bukan suatu kemampuan dia, bukan sesuatu benda yang boleh ditolak. Itu takdir dan ketentuan Allah. Lalu dia kata di sini, wanita yang didatangi haid, letih badannya dan tidak tenteram perasaannya, kalau dia berpuasa pun puasanya tidak akan diterima dan tidak akan diberi pahala. Inilah amalan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, maknanya isteri Rasulullah dan wanita muslimat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berdosa wanita yang datang haid membuka puasanya dan hendaklah menggantikannya pada hari-hari yang lain sebanyak mana puasa yang ditinggalkan itu. Pada pendapat saya, sebaik-baiknya wanita itu mengikut sifat kejadian semula jadinya. Jadi Dr. Yusuf Qardawi punya pendapat ikut sifat mula jadi dia lah. Kalau bulan puasa dia datang haid, tak payahlah puasa, tak payah nak memberatkan, menyusahkan. Haid adalah suatu yang tabi'i dan tidak dapat dielakkan. Ia datang daripada Allah. Sekiranya wanita itu hendak memakan ubat untuk melewatkan haid agar tidak datang di dalam bulan Ramadan, hukumnya tidak mengapa dengan syarat ubat itu tidak memudaratkan dirinya. Dia kata boleh. Kalau tak mudaratkan dirinya, maknanya kena ada tanya pakar dulu lah, doktor pakar. Kalau makan macam ni apa kesannya, apa risikonya. Mereka boleh meminta nasihat orang-orang alim, pakar ataupun nasihat doktor mengenai ubat itu. Menelampi tersebut akan membolehkannya berpuasa genap sebulan pada bulan puasa dan akan diterima oleh Allah insya-Allah. Maka hukumnya boleh. Penyelesaian yang pertama Dr. Yusuf Qardawi kata ikut adat biasa. Kalau datang haid bulan puasa, tak payah puasa. Tapi kalau dia nak makan juga, boleh dengan syarat tanya orang yang pakar.
yang mengetahui tentang selok-belok tentang ubat tersebut, adakah dapat memudaratkan ataupun tidak memudaratkan. Kalau memudaratkan, hukum dia haram. Kerana apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan. Okey, soalan yang berikutnya. Hukum suntikan ketika berpuasa. Menitiskan ubat ke dalam telinga dan bercelak. Suntikkan ubat ke? Satu. Yang keduanya masuk menitikkan ubat dalam mata ke? Dua. Yang ketiganya masuk ubat dalam telinga selain daripada mata, telinga ke? Mungkin sakit mata ataupun sakit telinga, masuk ubat dalam telinga. Dulu sebelum ni kita dah bincang tentang masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi pendapat yang kuatnya maka tak batal puasa. Dan juga bercelak. Bercelak ni batal tak batal? Bolehkah seorang yang sakit mengambil suntikan pada bulan puasa? Sahkah puasa orang yang sakit yang memasukkan ubat ke dalam telinganya? Bolehkah seorang perempuan bercelak pada waktu pagi di dalam bulan Ramadan? Jawapannya, berkenaan dengan suntikan pada bulan Ramadan, ada beberapa jenis suntikan. Sebahagiannya bertujuan untuk perubatan dan rawatan. Sebahagian suntikan untuk tujuan perubatan dan juga rawatan. Sama ada pada urat leher, ataupun anggota kulit. Kadang-kadang urat leher, kadang-kadang melalui anggota kulit. Tidak ada sebarang perselisihan di dalam masalah ini. Ia tidak sampai ke dalam perut dan tidak mengenyangkan. Oleh itu, orang yang disuntikkan itu tidak perlu berbuka puasa. Masuk ubat dalam mata ke, dalam telinga ke, tak batal puasa. Termasuklah dalam hidung. Sebab dia bukan masuk ke dalam maedah, maknanya tempat simpan makanan. Pendapat yang kuatnya walaupun masuk dalam hidung. Sebab asal-asal yang membatalkan puasa yang disebut dalam hadisnya, makan, minum, jima' dan muntah dengan sengaja. Selain daripada itu semua ijtihad. Jadi ada dalam hadis ni 4 perkara ni saja yang menyebutkan perkara yang membatalkan puasa. Terdapat satu jenis ubat suntikan yang boleh mengenyangkan dan menyegarkan tubuh badan seperti glukos. Seperti glukos kan. Yang biasanya kalau orang demam orang makan minum glukos, maka macam mana ubat ni? Glukos ni boleh kita suntik, batal tak batal puasa? Kan dulu kita kalau badan tak apa sihat minum glukos kan. Jadi glukos ini boleh mengenyangkan, boleh tahan tubuh badan kita. Macam mana suntik dengan ubat glukos ini? Ia boleh mengenyangkan kerana bersambung dengan darah secara langsung. Ulama salaf tidak mengetahui jenis-jenis rawatan dan ubat-ubatan itu. Jadi ulama salaf dulu dia tak boleh bagi pandangan bab ini. Sebab mereka pun tak ada maklumat tentang glukos ini masuk sesuatu ubat yang boleh mengenyangkan. Sebahagian berpendapat ia membatalkan puasa kerana makanan sampai secara langsung melalui darah dan ke dalam tubuh. Okey. Suntikan makanan yang dapat dapat mengenyangkan, dia ada dua pendapat. Pendapat pertamanya kata batal sebab dia memberi maksud makan. Walaupun bukan melalui saluran biasa, mulut. Dia menepati maksud makan. Makan, apa kesan daripada makan? Kesan daripada makan adalah kenyang. Maka suntikan makanan ataupun minuman itu bila boleh mengenyangkan, dia batal puasa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Dr. Sukadawi kata tak batal. Sebab bukan melalui saluran biasa. Saluran biasa apa dia? Makan minum ni melalui mulut lah. Ini melalui saluran lain. Maka pendapat ini, pendapat yang kedua kata tak batal. Dr. Sukadawi kata, aku lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, kata tak batal. Tetapi bagi saya cenderung kepada pendapat yang pertama, kata batal. Sebab memberi maksud, mencapai maksud kenyang ataupun hilang dahaga. Sebab puasa disuruh tahan daripada makan dan minum. Dr. Sukadawi dia cenderung kepada tak batal. Saya lebih cenderung kepada pendapat batal kerana dia boleh mengenyangkan dan juga boleh menghilangkan dahaga. Suntikan yang berbentuk masuk makanan ataupun minuman melalui saluran darah ataupun urat. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.